Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban wa atamanna lakum bil khair. Ismi Ahmad Haris bin Beli. Rakam jama'i sifun khamsah arba'ah sifun isnani wa arba'ah. InsyaAllah الآن أود أن أقدم عن فكرة في موضوعنا حج الوداع. حج الوداع هو حج الأضحى نبي محمد صلى الله عليه وسلم في شهر الزهر الحجري. كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم خطبته الأخيرة في الحج الحج قبل وفاته. Jadi haji wida ini merupakan haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlaku pada bulan Zulhijjah pada 10 Hijri. Maka pada peristiwa ini berlakunya khutbah agung baginda, di mana khutbah ini khutbah yang berlaku yang amat agung sebelum berlakunya kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadasat ba'da al-iftitahi al-Makkah. Ini berlaku selepas peristiwa Fatul Makkah, di mana tis'a sanawat fil al-Madinah al-Munawwarah lam yakunu lada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil adai al-fariid al-hajj. Di mana pada 9 tahun baginda di Madinah, baginda tidak sempat pun menunaikan ibadah haji pada tempoh tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasrihan lil ada'il al-fariid al-hajj. Baginda pun berazam menunaikan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijri ini. Ini menyebabkan ijtima' al-muslimun fil Madinah al-Munawwarah lil ada'il al-fariid al-hajj ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini umat Islam di Madinah al-Munawwarah berkumpul untuk sama-sama menunaikan ibadah haji bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa awwal wal akhir al-hajj ay yu'addihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini is one and only. Ini satu-satunya haji baginda, first and last, awal dan terakhir haji baginda sepanjang hayat baginda. Jadi nasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mumarasati al-manasik al-hajj. Jadi dalam bab fiqh sirah ini berlakunya manasik haji. Jadi dalam sepanjang haji wida ini berlakunya hal-hal terbitnya hukum-hukum tentang manasik haji. Baiklah. Jadi berdasarkan bulan Zulkaidah, pada 25 Zulkaidah bersamaan dengan hari Sabtu ataupun bersamaan dengan 22 Februari 632 Masihi, maka baginda bersama dengan untanya yang bernama Al-Kaswah bersama dengan haiwan-haiwan kurbannya mula bergerak ke kota Mekah bersama 10,000 sahabat pada hari 25 Zulkaidah tadi. Dan pada 26 Zulkaidah ini, iaitu bersama hari Ahad, baginda telah pun sampai di Zulhaifah sebelum asar, dan di situ baginda bermalam dan menunaikan solat 2 rakaat pada malamnya. Keesokan harinya, baginda memakaikan baju ihram baginda, dan di situlah baginda mula selepas zuhur bertahlil, menunjukkan bahawa baginda melakukan haji qiran, iaitu menunaikan haji dan umrah pada masa yang sama. Kita teruskan pada 4 Zulhijjah. Tadi 26 Zulhijjah memasuki kota Mekah. Di mana masuk saja kota Mekah, baginda menunaikan ibadat di Kaabah, iaitu menunaikan solat dan tawaf di sana, sunat 2 rakaat di Multazam, dan seterusnya menunaikan sa'i dan melakukan di Safah dan Marwah. Baiklah, iaitu pada hari Tarwiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Mina dan bermalam di sana, dan keesokan harinya
iaitu sampai di Mina pada waktu Zuhur, dan keesokan harinya iaitu selepas di subuh baginda mula bergerak ke Arafah. Ini slide ni. Baik. Sampai saja di Arafah, lakunya khutbah agung yang kita pelajari. Sampai saja bahagian melihat Lepas di Zohor, melihat di Arafah, di Bukit Arafah sana, terdapat satu kemah yang disediakan khas untuk baginda. Maka baginda pun mula berkhutbah berhadapan dengan 100,000 umat Islam. Dikatakan terdapat 100,024 orang. Riwayat lain menyatakan 100,044 orang. Tapi apabila Islam bergumpul daripada pelusuk-pelusuk yang lain daripada Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah dan tempat-tempat Islam yang lain. Baiklah, antara berdasarkan hadis riwayat Sunan Ibn Majah dalam khutbah agung ini, iaitu pertama, tahrim qatala an-nufusi wal akhaza amwalul ghairi bi ghairi as-sababan, di mana pengharaman terhadap pembunuhan nyawa dan mengambil harta orang lain tanpa sebab. Yang kedua ialah yang kedua adalah wujub takhili al-adati al-mumarasati al-jahiliyah mislu al-qatlu wal riba, iaitu wajib untuk meninggalkan perkara-perkara adat jahiliyah yang terdahulu. Contoh dia adalah membunuh dan riba. Yang ketiga, ikhtar tadakhul syayatini wa wujubul kita hendaklah jauhi gangguan syaitan dan sentiasa memelihara agama kita. Yang keempat adalah tahrimu at-tahrimi al-hilali wal aqsi, iaitu yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Macam itulah dia punya penerangan. Yang kelima ialah wajib at-takrim al-mar'ah. Kita hendaklah menghormati perempuan, khususnya isteri-isteri kita. Yang keenam adalah wujubu tamassuki bil Qur'ani wa an-nas, iaitu beriman terhadap Al-Quran dan nas-nasnya, iaitu al-hadis. Yang ketujuh ialah wujubu ta'ati al-mandama mustamikan Qur'ani, Allahu Akbar, iaitu kita hendaklah taat terhadap kaedah-kaedah dan keterangan-keterangan Al-Quran. Yang ke-8 ialah wujubun al-fa'l al-khairi lil-abidi, iaitu kita hendaklah wajib menunaikan kebaikan terhadap hamba-hamba kita. Pada zaman sekarang mungkin hamba tiada, tapi terhadap orang-orang yang kerja bersama kita, kita hendaklah sentiasa berbaik kepada mereka juga. Yang ke-9 ialah al-muslimun al-ikhwah li ba'duhum al-ba'du, iaitu antara Muslim tersebut adalah saudara. Al-iqa'i al-khutbah an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil akhirin, iaitu kita hendaklah menyebarkan khutbah ini kepada orang-orang yang lain. Inilah 10 perkara penting berdasarkan riwayat hadis. Ialah ba'da solat al-zuhri wal asri, selepas solat waktu Zuhur dan Asar, Rasulullah terus bergerak ke Muzdalifah dan bermalam di sana, di mana keesokan harinya fi sabah al-yawm Ashara al-Zulhijjah, pada solat al-subhi, al-ghadiru ila al-Mina lil adai selepas waktu subuh 10 Zulhijjah, baginda mula bergerak ke Mina, dan di situ baginda
mengkorbankan 100 unta baginda, iaitu baginda sendiri menyembelih 63 unta dan selebihnya 37 disembelih oleh Sayyidina Ali. Maka jumlah keseluruhannya adalah 100 ekor. Wallahu a'lam. Itu sahaja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ismi Muhammad Sulaiman bin Syed 6491. Saya akan meneruskan pembentangan tentang kumpulan dan seterusnya. Mari kita tengok Ibar wal Izat Hujjatul Wida, yakni pengajaran yang dapat diperolehi daripada Wida ni, yakni khutbah yang terakhir oleh Nabi Muhammad. Yang pertama ialah awalan adada hajjatu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa zamani masyru'iyyati al-hajj. Jumlah haji Rasulullah dan waktu. Min adillatu ala dhalik ma rawahu syaikhani min khairi wa fada Abdul Qiyas alladhi qadamu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad jaa fihi annahum qalu lahu sallallahu alaihi wasallam sarna bi'amri fasli na'khudhu bihi wa na'mi al-jannah. Qala amarukum bi'arba'i wa anhaakum an arba'un. Wa adada lahum awamiru arba'atu faqala amarakum bil iman billah iqamis salah wa ita'iz zakah saum Ramadan. Antara bukti ini adalah apa yang diceritakan oleh Syekh perwakilan terbaik Abdul Qais yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menegaskan dalam wasiat yang terakhirnya ialah ada empat perintah tersebut ialah berimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dirikanlah solat, kerjakanlah zakat dan puasalah di bulan Ramadan. Yang seterusnya, yang kedua, sanian al-makna al-kabir Rasulullah SAW. Inna lihujjati Rasulullah SAW azim makna bid'awah islamiyah wa yata'allaku bihayatihi sallallahu alaihi wasallam wa yata'allaku bil manhaj al-alim lin-nizami al-islami. Laqad ta'allamu al-muslimuna min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatihim wa siyamihim wa amara zakatihim wa ammati ma yata'allaku bihim min ibadati wajibati. Yang ketiga, Rasulullah SAW yuridu an yatalqiya bihaula'i hashudu al-muslimah alladhina ja'u thamarati jihadu istimar salasata wa ishruna aman wa yastali'u min wujuhihim surati naslihim wa aqabihim. Makna Rasulullah yang agung di sini ialah daripada Nabi Muhammad SAW. Hujah Rasulullah SAW punya makna yang berkaitan dengan seruan Islam dan berkaitan dengan kehidupannya pada zaman tersebut, dan juga berkaitan dengan pendekatan untuk mengerjakan sistem Islam dalam hidup agama kita. Yang kedua, umat Islam telah belajar dengan Rasulullah SAW tentang salat dan puasa mereka, perintah zakat mereka, dan secara umum apa yang berkaitan dengan mereka dari segi ibadah dan kewajipan yang wajib dilaksanakan sebagai seorang Muslim. Yang ketiga, Rasulullah SAW ingin bertemu dengan umatnya yang datang sebagai sebuah perjuangan yang berlangsung selama 23 tahun, dan untuk meneroka wajah mereka dari gambaran keturunan mereka. Yang terakhir
yang seterusnya slide yang seterusnya yang ketiga ialah refleksi khutbah perpisahan, ta'ammalat fi khutbah al-wida'. Yang pertama, wa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru min al-khilali wujuhim ila ajyali ila al-alam islami al-kabir alladhi sayumla syarqu al-ardi wa arabiha. وراها يلقي على مسامع هذا عالم كتابه الموضوع أيها الناس فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد آمي هذا بهذا الموقف أبدا وأنصتت الدنيا تسمع لقوله وأنصت الحجر والفقير المدير إلى كلمة موضوعة ينطق بها فم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أنست وسعدت به الدنيا كلها 63 عاما. Maknanya di sini refleksi khutbah perpisahan daripada Rasulullah SAW ni ialah Rasulullah melihat wajah umat Islam pada generasi akan datang pada dunia Islam yang hebat akan memenuhi dari segenap ruang timur dan barat bumi, dan dia mula menyampaikan ucapan perpisahan ke telinga mereka, yakni umat Islam pada masa tersebut. Wahai orang-orang yang beriman, dengarkanlah ucapan saya bahawa saya tidak akan bertemu lagi selepas ini. Itu merupakan adalah pengucapan yang penuh kesedihan. Yang kedua, dunia mendengarkan apa yang dia katakan. Batu bata, padang gurun dan anak sungai mendengarkan semua kata-kata dari Rasulullah SAW. Mereka mendengar dari mulut Rasulullah SAW setelah saya lupa dan bahagia dengan seluruh dunia setelah 63 tahun. Di sini dia hari ini mengisyaratkan pemergiannya setelah dia melakukan kepada perintah Tuhannya, dan dia akan pergi buat selama-lamanya. Al-Bu'us ialah konklusi yang dapat daripada khutbah akhir Nabi Muhammad SAW. Ringkasannya ialah Nabi Muhammad mengingatkan umat Islam tentang beberapa perkara, antaranya persaudaraan sesama Islam, yang seterusnya tidak mengamalkan amalan jahiliyah, hendaklah dihapuskan sama sekali dalam masyarakat Islam. Yang ketiga, bersikap berlaku baik serta menunaikan hak kepada kaum wanita. Yang keempat, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup. Yang kelima, wajib mentaati pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Yang kelima, mendirikan salat fardu 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat dan menunaikan haji mampu. Yang pentingnya menjauhi riba kerana riba adalah haram. Iktibar daripada peristiwa Hajatul Wada' ini bersungguh-sungguh menunaikan sesuatu ibadat sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, dan mengasihi Nabi Muhammad sebagaimana baginda mengasihi umatnya. Jadi setakat itulah daripada Hajatul Wada' ini. Pembentaran yang seterusnya akan disambung oleh kawan-kawan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif Amani bin Masri, nombor metrik 055278. Seterusnya saya akan menyambung mengenai bab terakhir daripada kehidupan yang mulia, iaitu menemui Allah Subhanahu wa taala. Setelah dakwah Islamiyah sempurna dan Islam menguasai suasana,
maka tanda-tanda dan bahasa-bahasa pengucapan selamat tinggal kepada dunia dan manusia mula tertera di dalam ungkapan dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perbuatan dan perbualan baginda. Di dalam bulan Ramadan tahun ke-10 Hijrah, baginda beriktikaf di masjid selama 20 hari. Sedangkan sebelum ini hanya 10 hari sahaja. Dan di dalam tempoh ini, malaikat Jibril alaihissalam mendatangi baginda sebanyak 2 kali untuk membuat ulangan dan tadarus Al-Quran. Di dalam Hajjatul Wada', baginda telah menyebut, sebenarnya berkemungkinan aku tidak akan menemui kamu lagi selepas pertemuan kita di tahun ini. Semasa di Jamratul Aqabah, baginda berkata, ambillah peribadatan haji ini dariku. Boleh jadi aku tidak akan mengerjakan haji lagi selepas tahun ini. Suratul Nas turun di pertengahan hari Tashrik. Darinya, baginda mengetahui bahawa itu adalah ucapan selamat tinggal dan pemberitahuan tentang kematiannya. Di permulaan bulan Safar tahun 11 Hijrah, Rasulullah SAW telah keluar ke Bukit Uhud. Baginda bersemayang untuk para syuhada sebagai mengucap selamat tinggal kepada sekalian yang hidup dan yang mati. Dari itu Rasulullah kembali ke masjid, menaiki mimbar dan berucap dengan sabdanya yang bermaksud, sesungguhnya aku telah berkeras dengan kamu. Sesungguhnya daku adalah penyaksi ke atas kamu semua. Demi Allah, di masa ini daku sedang menyaksikan kolam airku, iaitu kurniaan kepada Rasulullah di hari akhirat. Daku ini telah diberi kunci khazanah kekayaan bumi atau kunci-kunci bumi. Dan sesungguhnya daku tidak takut kamu menyekutui Allah selepas kematianku ini, tetapi yang kutakut ialah kamu berlumba-lumba kerana dunia. Di suatu malam, Rasulullah SAW keluar ke kawasan perkuburan Baqi'. Di sana Rasulullah memohon keampunan untuk penghuni di kubur berkenaan dengan doanya yang bermaksud, Assalamualaikum wahai penghuni kubur, bermudahlah kamu ke atas apa yang berlaku pada kamu dengan apa yang berlaku ke atas orang lain. Kini fitnah telah mula tiba, bak sebidang malam yang gelap pekat, penghujungnya terus menyusul selepas permulaannya, hujungnya lebih buruk dari permulaannya. Di sini Rasulullah telah menyampaikan berita gembira kepada mereka dengan sabdanya yang bermaksud, sesungguhnya kami akan menyusul datang selepas kamu. Permulaan sakit. Di hari ke-29 bulan Safar tahun ke-11 Hijrah, pada hari Isnin, Rasulullah SAW berkesempatan menghadiri pengkebumian jenazah di perkuburan Baqi'. Di pertengahan jalan, sekembalinya baginda dari Baqi', baginda terasa sakit kepala. Panasnya terlalu menjadi-jadi. Orang yang di sekeliling baginda turut merasai kepanasannya, terutama di atas kain balutan di kepala baginda yang mulia itu. Namun demikian, Rasulullah SAW terus bersolat dengan sekalian kaum muslimin dalam keadaan baginda mengalami kesakitan untuk selama 11 hari. Sedang keseluruhan hari sakit baginda ialah 13 atau 14 hari. Minggu terakhir, sakit semakin memberat membawa Rasulullah bertanya isteri-isterinya, di mana giliranku besok? Di mana giliranku besok? Semua mereka memahami tujuan Rasulullah SAW itu. Justru baginda dibenarkan untuk duduk di mana-mana sahaja. Dan dengan itu baginda berpindah ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Baginda berjalan di antara Al-Fadl bin Al-Abbas dan Ali bin Abi Talib, sedang kepala baginda berbungkus dengan kain, meletak kakinya selangkah demi selangkah hinggalah baginda memasuki rumahnya. Di situ baginda menghabiskan baki umurnya yang seminggu itu. Aisyah radhiyallahu anha terus membaca surah-surah Al-Mu'awwizah dan doa-doa yang lain yang beliau terima dari Rasulullah SAW. Beliau meniup ke atas badan Rasulullah SAW dan menyapu dengan tangan baginda untuk memperoleh keberkatan. 5 hari sebelum kewafatan, pada hari Rabu, iaitu 5 hari sebelum kewafatan baginda, kepanasan badan Rasulullah semakin meningkat, di mana Rasulullah SAW semakin bertambah sakit dan pening-pening menyebabkan baginda menyuruh dengan sabdanya yang bermaksud, curahkan ke atasku 7 uncang air dari berbagai telaga, supaya dapat aku keluar menemui orang ramai dan aku boleh bertemu dengan mereka.
Dengan itu, maka yang hadir di situ membiarkan Rasulullah duduk di atas tilam. Kemudian mereka mencucuri air ke atas seluruh badan Rasulullah sehingga Rasulullah SAW berkata, "Cukup, cukup." Di ketika itu, Rasulullah terasa sakitnya berkurangan. Dengan itu, baginda memasuki masjid sedang kepalanya masih berbalut dengan kain. Terus Rasulullah SAW duduk di atas mimbar dan memberi ucapan kepada orang ramai. Di masa itu, khalayak ramai pun melingkunginya. Lantas baginda bersabda yang bermaksud, "Laknat Allah ke atas kaum Yahudi dan Nasrani kerana mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid." Di dalam riwayat yang lain, Allah mengutuk bangsa Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka itu masjid. Dan sabdanya, "Jangan sekali-kali kamu menjadikan kuburku sebagai berhala yang disembah." Tidak lupa Rasulullah SAW menawar untuk orang ramai menuntut bela ke atas dirinya dengan berkata, "Siapa di antara kamu yang telah kusebat, ini dia belakangku untuk beliau menyebatnya sebagai menuntut bela. Dan siapa yang telah kuhamun maruahnya, ini dia maruahku untuk menuntut bela." Kemudian Rasulullah SAW turun dari mimbar dan menunaikan solat zuhur dan kembali duduk di atas mimbar semula dengan mengulangi soal perbalahan dan yang lain-lain, hingga salah seorang yang hadir itu berkata, "Rasulullah telah berhutang dariku sebanyak 3 dirham yang belum jelas." Maka Rasulullah SAW berkata, "Al-Fadlu, jelaskan kepadanya." Kemudian baginda mewasiatkan dan berpesan terhadap orang-orang Ansar dengan sabdanya yang bermaksud, "Daku berpesan kepada kamu sekalian, bersikap baiklah terhadap Al-Ansar. Mereka itu perut dan bekalan bagiku. Mereka telah pun melaksanakan kewajipan mereka. Yang belum terlaksana ialah hak mereka. Untuk itu, terimalah kebaikan mereka dan berilah maaf kesalahan mereka." Katanya pula, "Sesungguhnya aku ini seorang hamba Allah yang telah diberi pilihan untuk menerima kemewahan dunia secukupnya atau memilih kedudukan di sampingnya. Di sini aku telah memilih kedudukan di sisinya." Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Di masa itu Abu Bakar menangis dan katanya, 'Demi bapa kami dan ibu kami korbankan.' Kami yang hadir di ketika itu kehairanan dengan keadaan orang tua ini, yakni Abu Bakar. Apa ceritanya?" Rasulullah menceritakan tawaran Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, 2 pilihan sama ada dunia ataupun kematian. Tiba-tiba beliau menjawab, "Kami korbankan bapa kami dan ibu kami." Rasulullah yang ditawarkan, bukan beliau. Walau macam mana pun Abu Bakar adalah orang yang terlebih mengetahui di kalangan kami. Kemudian Rasulullah SAW berkata pula, "Sesungguhnya orang yang paling selamat untukku bersahabat dan juga hartaku ialah Abu Bakar. Seandainya harus ku mengambil teman selain dari Allah, nescaya aku pilih Abu Bakar. Tetapi beliau adalah saudara dan perhubungan mesra dalam Islam. Mana-mana pintu dari rumah ke masjid semua harus ditutup kecuali pintu rumah Abu Bakar sahaja." Sekian saja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan meneruskan pembintangan ini. Nama saya Muhammad Rozami bin Rusli. Nombor metrik 056436. Qabla arba'ah ayyam, 4 hari sebelum kewafatan baginda Nabi SAW. Wa yawmal khamis qabla al-wafat bi arba'ah ayyam qala wa qad ashtidu bihil al-wadi'. Falamu ukutub lakum kitaban lan tadalu ba'dahu. Wa fil bait rijal fihim Umar. Faqala Umar qalaba alaihi al-wadi'. Wa indakum al-Quran. Hasibukum kitabullah. Fakhtilaf ahli al-bait wahtasimu. Faminhum man yaqulu qarbu yaktub lakum Rasulullah SAW. Wa minhum man yaqulu ma qala Umar. Falamma akthiru al-lughat wal ikhtilaf qala Rasulullah SAW, qawmu anni. Wa usi dhalika al-yawm bi 3. Usi bi ukhrij Yahudi wa Nasara wal musyrikin min jazirah Arab. Wa usi bil ijaz al-wafud bitahu makana bi jaizihim. Amma thalis fanasih al-rawi wala'allahu al-wasiyah bil intisam bil kitab wa sunnah
أو تنفيذ جيش أسامة أو هي الصلاة وما ملكت أيمانكم. Pada hari Khamis, iaitu 4 hari sebelum kewafatan baginda, sakit baginda semakin berat. Baginda telah meminta dengan katanya, "Tolong bawa kemari untuk kutulis buat semua bingkisan, di mana kamu tidak akan sesat selepas itu." Di dalam rumah itu terdapat beberapa orang, di antara mereka adalah Umar ibn Al-Khattab, dan beliau berkata, "Kini Rasulullah mengalami kesakitan yang teruk. Kami sudah ada Al-Quran, sudah cukup untuk kamu," kata Allah itu. Ahli keluarga Rasulullah berselisih pendapat dan berbalah. Di antara mereka ada yang mengatakan bahawa, "Ayuh, berikan sesuatu untuk baginda tulis." Dan di antara mereka juga ada yang mengatakan seperti pendapat Umar tadi. Sehingga dengan itu berlaku kesibukan dan percanggahan yang menyebabkan Rasulullah berkata, "Ayuh, kamu semua beredar daripada sini." Pada hari itu, baginda membuat 3 wasiat, iaitu berpesan supaya dihalau keluar kaum Yahudi, Nasrani dan juga musyrikin daripada semenanjung tanah Arab. Seterusnya, baginda berpesan supaya membenarkan kedatangan para perwakilan sebagaimana yang pernah baginda lakukan. Adapun wasiat yang ketiga ataupun yang terakhir ini, perawi hadis terlupa. Boleh jadi pesanannya supaya berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah, ataupun meneruskan penghantaran tentera Islam, pimpinan Usamah, ataupun ianya perintah untuk bersembahyang dan membuat hubungan baik dengan hamba-hamba yang dimiliki. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان به من شدة المرضى كان يصلي بالناس جميع صلواته حتى ذلك اليوم يوم الخميس قبل وفاة ب4 أيام، وقد صلوا بالنار ذلك يوم الصلاة المغرب فقرأ فيها بالمرسلة عرفا. Walaupun Nabi dalam keadaan sakit, namun baginda terus bersembahyang mengimami sidang jemaah sekalian hingga ke hari Khamis 4 hari sebelum baginda wafat. Di hari itu baginda bersembahyang maghrib dengan membaca surah Ar-Musalah. Wa 'inda al-'isha zada thaqala al-marda bahithu lam yastati' al-khuruj ila al-masjid. Qalat Aisyah faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usalli an-nas?" Qulna la ya Rasulullah وهم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المغضب ففعلنا فاغتسل فاذهبوا لينوء فأغمى عليه ثم أفاق فقال أصلي الناس ووقعوا ثانيا وثالثا ما وقع في المرأة الأولى من الاغتسال ثم أغمى حينما أراد أن ينوء فأرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس فصلي أبو بكر تلك الأيام 17 صلاة في حياته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة العشاء من يوم الخميس وصلاة الفجر من يوم الاثنين و15 صلاة فيما بينه. Semasa sembahyang Isyak, sakit baginda bertambah berat menyebabkan baginda tidak terdaya untuk keluar ke masjid. Kata Aisyah, Rasulullah bersabda yang bermaksud, "Apakah orang ramai sudah sembahyang?" Kata kami, "Tidak, wahai Rasulullah. Mereka semua sedang menunggu Tuhan hamba." Kata baginda lagi, "Sediakan air di dalam talam itu." Kami pun berbuat mengikut seperti suruhan baginda. Dengan itu, baginda bersuci dan bangun. Namun, baginda telah pitam di situ. Kemudian, setelah sedar, beliau bertanya pula, "Apakah orang ramai sudah bersembahyang?" Kejadian pitam itu berulang lagi seperti yang pertama, iaitu selepas baginda bersuci. Akhirnya baginda menyuruh Abu Bakar bersembahyang mengimami orang ramai. Abu Bakar pun melaksanakan perintah baginda mengimami orang ramai untuk hari-hari itu sebanyak 17 waktu semasa hayat Rasulullah SAW. ورجعت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرأة ليصرف الإمام عن أبي بكر حتى لا يتشائم به الناس
فأبيه وقال إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروى أبي بكر فليصلي بالناس. Dalam hal ini, Aisyah telah meminta Rasulullah untuk mengubah arahannya itu, bertujuan memberi orang lain juga menjadi imam, supaya orang ramai tidak beranggapan tidak elok. Namun, Rasulullah tetap menolak dan berkata, kamu semua adalah wanita-wanita pecinta Yusuf. Banyak berdalih. Ayuh, suruh Abu Bakar bersembahyang mengimami semua orang. Seterusnya, qabla yaum aw yaumain. Sehari ataupun 2 hari sebelum baginda wafat. Wa yaum as-sabtu aw ahad wajidu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi al-qaffah. Fa kharaj bayn rajulain li salah az-zuhur wa Abu Bakrin yaslu bin nas. Falamma rahu Abu Bakar dhahaba yata'akhir fa umma ilayhi bi anna la yata'akhir. Qala ajlisani ila janbah fajlisahu ila yasar Abi Bakar. Fakana Abu Bakrin yaqtadi bi salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yasma'u an-nas at-takbir. Pada hari Sabtu ataupun Ahad, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa dirinya ringan sedikit. Justru baginda keluar dengan dibantu oleh 2 orang untuk bersembahyang zuhur. Sedang Abu Bakar mengimami orang ramai. Sebaik sahaja Abu Bakar terlihat baginda beliau pun berundur ke belakang. Tetapi Rasulullah memberi isyarat supaya jangan beliau berundur. Rasulullah menyuruh 2 orang yang membantu baginda supaya mendudukkan baginda di sebelah kiri Abu Bakar. Dan Abu Bakar mengikuti berikhtidak dengan Rasulullah di dalam sembahyangnya, di samping memperdengarkan takbir-takbir kepada sekalian Jumaah. Qabla yaum, iaitu sehari sebelum baginda wafat. Wa qabla yaum minal wafah yaum al-ahad a'tiq an-nabi al-ghulamana wa tasaddaq bi 6 aw 7 dinair kanat 'indahu wa wahab liluhul muslimin aslahatihi. Fil lail ursilah Aisyah bi musabaha ila amrah minan nisa wa qalat akhtari lina fi مصباحنا من عكتك الثمن. وكانت درعه صلى الله عليه وسلم مرهوئة عند يهودي ب3 صاع من الشعير. Pada hari Ahad, iaitu sehari sebelum baginda wafat, Rasulullah memerdekakan kesemua hamba sahaya, bersedekah dengan 7 dinar yang baginda miliki pada ketika itu. Di malam berkenaan, Aisyah meminjam minyak untuk menghidupkan lampu daripada jirannya. Baju besi Rasulullah SAW juga tergadai pada seorang Yahudi dengan 30 cupak beras bali. Seterusnya, qabla yaum aw yaumain. Sehari ataupun 2 hari sebelum baginda wafat. Wa yaum as-sabtu aw ahad wajidu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi al-qaffah. Fa kharaj bayn rajulain li salah az-zuhur wa Abu Bakrin yaslu bin nas. Falamma rahu Abu Bakar dhahaba yata'akhir fa umma ilayhi bi anna la yata'akhir. Qala ajlisani ila janbah fajlisahu ila yasar Abi Bakar. Fakana Abu Bakrin yaqtadi bi salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yasma'u an-nas at-takbir. Pada hari Sabtu ataupun Ahad, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa dirinya ringan sedikit. Justru baginda keluar dengan dibantu oleh 2 orang untuk bersembahyang zuhur. Sedang Abu Bakar mengimami orang ramai. Sebaik sahaja Abu Bakar terlihat baginda beliau
pun berundur ke belakang. Tetapi Rasulullah memberi isyarat supaya jangan beliau berundur. Rasulullah menyuruh dua orang yang membantu baginda supaya mendudukkan baginda di sebelah kiri Abu Bakar. Dan Abu Bakar berikhtidak dengan Rasulullah di dalam sembahyangnya, di samping memperdengarkan takbir-takbir kepada sekalian Jumaah. Qabla yaum, iaitu sehari sebelum baginda wafat. Wa qabla yaum minal wafah yaum al-ahad. A'tiq an-nabi al-ghulamana wa tasaddaq bisittah aw sab'ah dinair kanat 'indahu wa wahab liluhul muslimin aslahatihi fil lail ursilah Aisyah bimusabahah ila amrah minan nisa wa qalat akhtari lina fi masbahana min akatika as-saman wa kanat dar'ahu sallallahu alaihi wasallam marhu'ah 'inda yahudi bi 3 sa'an min al-sya'ir. Pada hari Ahad, iaitu sehari sebelum baginda wafat, Rasulullah memerdekakan kesemua hamba sahaya, bersedekah dengan 7 dinar yang baginda miliki pada ketika itu. Di malam berkenaan, Aisyah meminjam minyak untuk menghidupkan lampu daripada jirannya. Baju besi Rasulullah SAW juga tergadai pada seorang Yahudi dengan 30 cupak beras bali. Akhir yauman min hayah, hari terakhir dalam hayat baginda. Rawa Anas bin Malik anna al-muslimin bainahum fi salah al-fajr min yaum al-isnin wa Abu Bakrin yusalli bihim. Lam yafja'ahum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kashaf sitrun hijrah Aisyah fanzuru ilaihim wa hum fi sufuf as-salah summa tabassam yadhika fanqisu Abu Bakrin ala aqbih liyusalli as-saf wa zan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu an yakhruj ila as-salah faqala an-nas wa hum al-muslimun an yafanatu ala salatihim فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم ثم دخل الهجرة وأرخى ستر. Anas bin Malik meriwayatkan katanya, sekalian kaum muslimin yang sedang bersolat subuh di belakang Abu Bakar pada hari Isnin itu dikejutkan oleh kemunculan Rasulullah SAW daripada sebelah tabir bilik Aisyah sedang berjemaah bersembahyang. Baginda melihat dan memberi senyumannya. Abu Bakar pun berundur ke belakang untuk menyertai saf di belakang kerana beliau menyangka Rasulullah hendak keluar bersembahyang. Kata Anas lagi, hampir-hampir sidang berjemaah terpesona dengan solat mereka kerana gembira melihat Rasulullah. Namun baginda memberi isyarat kepada mereka supaya meneruskan sembahyang. Selepas itu, baginda melepaskan takbir dan masuk ke dalam. Selepas itu, Rasulullah tidak lagi berkesempatan untuk bersembahyang 5 waktu yang lain. Walamma irtifa' ad-duha du'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah fasaruha bisyai' fabakat thumma da'aha fasaruha bisyai' wadhahakat qalat Aisyah fasa'alana an dhalika ayyi fima ba'da فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه بقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحك وبشر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بأنه سيدة النساء العالمين. Semasa siang semakin cerah, Rasulullah menjemput Fatimah dan memisik kepadanya sesuatu. Ini menyebabkan beliau menangis. Selepas itu, baginda memanggil Fatimah dan memisik kepadanya sesuatu yang menyebabkan Fatimah tersenyum. Kemudian Aisyah berkata, kami pun bertanya, apa ceritanya? Jawab Fatimah, baginda memisik bahawa Allah akan menjemputnya melalui sakit yang baginda alami ini. Itulah yang membawa aku menangis.
Pada kali kedua pula, Rasulullah membisikkan bahawa daku ahli keluarganya yang diwafatkan Allah selepas baginda. Itulah yang menyebabkan aku tersenyum. Selain dari itu, Rasulullah juga memberi khabar gembira kepada Fatimah bahawa beliau adalah Sayyidah Nisa Al-Alamin, iaitu penghulu wanita dunia. ورأت فاطمة ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يتغشه فقالت وأكرب أباه فقال له ليس على أبيك كرب بعد اليوم وادعى الحسن والحسين فقبلهما وأوصي بهما خيرا ودعا أزواجه فوعظهن وذكرهن. Fatimah melihat beban kesakitan terlalu berat dialami oleh Rasulullah SAW. Beliau berkata, berat siksa bapa. Jawab Rasulullah, tiada siksa lagi bagi bapamu selepas hari ini. Di saat ini Rasulullah memanggil Al-Hasan dan juga Al-Husain, dan baginda mencium kedua-duanya sambil berwasiat kepada mereka berdua dengan kebaikan. Kemudian Rasulullah menjemput isteri-isterinya, menasihati dan memperingatkan mereka. Watifaq al-waj'i yashtadi wa yazid wa qad zahara athar al-assam alladhi akalahu bi Khaybar hatta kana yaqul ya Aisyah ما أزال أجد لكم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت إن خطأ البهري من ذلك الأسام وقد طرها الخميصة له على وجهه فإذا أقتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك وكان هذا من آخر ما تكلم وعوصي به الناس لعنة الله على يهود والنصارى اتخذوا خبر أنبيائهم مساجد يحذري ما صنعوا لا يبقين دينانا بأرض العرب وعوصي الناس فقال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم كرر ذلك مرارا. Kesakitan semakin bertambah dan kesan racun yang baginda termakan di hari Khaybar boleh dilihat, menyebabkan Rasulullah berkata, "Wahai Aisyah, kini aku masih terasa sakit kesan makanan di hari Khaybar dahulu. Inilah masanya aku mendapati nafasku tersesak, terputus-putus kerana kesan racun itu." Rasulullah mewasiatkan orang ramai dengan sabdanya, "Solat, solat, dan berbuat baiklah kepada hamba sahaya milik kamu." Baginda mengulangi ungkapan ini berkali-kali. Sekian sahaja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan mengenai al-ihtidaru. Wa bada al-ihtidaru fa isnadatuhu Aisyah ilaiha wa kanat taqulu inna min ni'amillah an Rasulullah tawfi fi baiti wa fi yaumi wa baina as-sahri wan nahri wa annahu jam'i baina rayki wa rabakihi indal mautihi, iaitu saat nazak mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dan Aisyah hanya Rasulullah dan Aisyah yang berada di rumah tersebut. Aisyah bertindak membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu berada dalam keadaan yang lemah bersandar kepadanya. Hal ini beliau juga menceritakan dan katanya, sebenarnya di antara nikmat anugerah Allah ke atasku di mana Rasulullah meninggal di rumahku di hari giliranku di antara dada dan leherku dan mencantumkan di antara liur dan liur baginda semasa kewafatan baginda. Naqalu Abdurrahman ibnu Abi Bakri wa biyadihi as-siwak wa anna masnatan Rasulullah faratuhu yanzuru ilaiha wa arafat annahu yajibu as-siwak fakultu akhadha laka
فأشار برأسة عن النعم فتناولته فعشدة عليها فقالت ألينا لك فشرق برأسه عن النعم فليأتنوه فأمروا وفي رواية أنه استنوا به كأحسن ما كان مسطا وبين يديه قوة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيسمح به وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت سخارة. Sebelum itu Abdurrahman bin Abu Bakar, iaitu anak kepada Sayyidina Abu Bakar dan saudara kepada Aisyah, telah masuk ke bilik beliau dengan memegang kayu suginya, dan aku membiarkan Rasulullah SAW bersandar serta kulihat Rasulullah memerhati ke arahnya, iaitu ke arah siwak tersebut, dan ku sedar bahawa Rasulullah SAW suka dan hendakkan siwak tersebut. Justru Aisyah bertanya, maukah ku ambilkan untukmu Rasulullah SAW? Lalu Rasulullah SAW pun menganggukkan kepalanya serta mengelipkan matanya, tanda mahukan kepada siwak tersebut. Kemudian Aisyah telah mengambilkan siwak tersebut serta melembutkan di hujung siwak tersebut agar Nabi Muhammad SAW mudah untuk bersiwak dengan suginya tersebut. Dalam satu riwayat lain bahawa baginda bersugi dengan sepuas-puasnya. Pada masa itu terdapat sebuah bejana di hadapan Rasulullah SAW yang berisi air, di mana baginda memasukkan tangannya untuk menyapu air ke mukanya sambil berkata, sebenarnya kematian ini ada sakarahnya. Dari peristiwa tersebut kita dapat melihat bahawa Nabi Muhammad SAW tetap menjaga kebersihannya walaupun ketika berada di hujung hayatnya. Wa ma ada an fari'an min aswaq hatta rafi yada au usbuhi au syaghasu wa basrahu nahu safi wa tarakatin safattahu fasattu ilaihi Aisyah wa huwa yaqul alladzina qalu ma alladzina an'amta alaihim minan nabiyyi was-siddiqin wasyuhada was-solihin Allahumma ighfirli warhamni walhaqni birrafiq al-aqla Allahumma rafiq al-aqla. Tidak seberapa lama selepas baginda selesai menyugi giginya, Rasulullah pun mengangkat tangannya ke langit atau jarinya, diikuti dengan renungan matanya ke atas, disusuli dengan gerakan bibirnya. Aisyah telah mendengar ungkapan terakhir yang dilafazkan oleh Rasulullah SAW, iaitu bersama dengan mereka yang telah engkau kurniakan dan golongan para nabi, siddiqin, syuhada dan solihin. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah daku dan kasihanilah daku. Letakkanlah daku dengan kekasih yang tertinggi. Ya Allah, ya Tuhanku, kekasih yang tertinggi. Baginda mengulangi lafaz yang terakhir sebanyak 3 kali dan tangan baginda pun mula layu turun ke bawah. Maka baginda pun terus bersama kekasih yang tertinggi. Sesungguhnya kita ini bagi Allah dan sesungguhnya kepadanya kita semua kembali. Peristiwa kewafatan Rasulullah ini berlaku ketika pagi sudah meningkat di hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, di waktu usia Rasulullah SAW genap 63 tahun dan 4 hari. Tafakumu al-ahzani ala ashabati wa tasarribu an-nabi al-fadih wa zalamati ala ahli al-madinati arja'uha wa faqaha. Qala an-nas ma ra'aytu yawman qad kana ahsanu wa la adwa'u aminu yawmad dakhli alaina fihi Rasulullah SAW wa ma ra'aitu yawman kana arbahu wa la azlimu yawmata fihi Rasulullah. Berita kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW ini benar-benar memilukan dan tersebar luas, yang memberi keperluan kepada para sahabat dan ahli keluarga baginda, serta memberi tamparan hebat kepada umat Islam yang ada ketika itu.
Suasana muram menyelubungi persada Madinah dan ceruk daerahnya. Kata Anas, tidak pernah aku melihat satu hari lebih ceria dan bercahaya dari hari kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah, dan tidak pernah pula kulihat satu hari yang lebih buruk dan muram dari hari kewafatan Rasulullah SAW. Selepas wafatnya Rasulullah SAW, puteri baginda iaitu Fatimah radhiyallahu anhu telah mengucapkan satu ungkapan, iaitu, duhai ayahku, kau menyahut seruan Tuhanmu. Duhai ayahku, syurga Al-Firdaus kesudahanmu. Duhai ayahku, kepada Jibril juga kami bertakziah mengenai kewafatanmu. Seterusnya adalah berkaitan Al-Mawaqi'ul Umar, iaitu Waqi'ul Umaru Al-Khatabi yaqulu inna rijalu minal munafiqin yazmunu ani Rasulullah tawafi'u wa anna Rasulullah ma mata lakin zahaba ila rabbih kama zahaba Musa ibnu Imran fa'aba anni qaumihi arba'ini lailatan summa raja'a ilaikum ba'da an kila qaddamat. Iaitu, di hari itu Umar seakan-akan tidak dapat menerima pemergian baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau berdiri di hadapan khalayak ramai dan mengikut riwayat menceritakan bahawa beliau telah terkeluar dari kewarasannya dengan berkata, sebenarnya terdapat beberapa orang munafikin telah menyebut bahawa Rasulullah telah wafat. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak wafat, cuma beliau pergi menemui Tuhannya seperti Musa bin Amran pergi menemui Tuhannya. Musa menghilangkan diri selama 40 malam. Kemudian baginda pulang semula setelah orang berkata yang Musa telah mati. Demi Allah, Rasulullah SAW pasti akan pulang semula. Sesiapa yang menyangka bahawa Rasulullah SAW telah wafat, mesti dipotong tangannya dan kaki-kaki mereka. Seterusnya adalah Al-Mawaqi'u Abu Bakar, iaitu pendirian Abu Bakar. Setelah mendengar berita kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar terus memecut kudanya ke pekarangan masjid dan terus masuk ke dalam masjid tanpa bercakap sepatah pun dengan orang ramai, dan terus memasuki bilik Aisyah menuju ke tempat Rasulullah SAW yang sedang berbaring ditutupi dengan kain. Beliau membuka tutupan muka Rasulullah dan terus memeluk dan mencium muka Rasulullah sambil menangis dan berkata, demi dikaulah ibu ayahku, Allah tidak akan mengenakan dua kematian. Adapun kematian yang ditulis ke atasmu ini sudah kau hadapinya. Setelah itu Abu Bakar dan Umar keluar menemui orang ramai, di mana Abu Bakar berkata, wahai Umar, sila duduk. Namun Umar enggan untuk duduk. Orang ramai pun melingkungi Abu Bakar dan membiarkan Umar di situ. Abu Bakar berucap kepada sidang hadirin dengan katanya, adapun selepas tahmid dan syukur, maka ingin aku menyebutkan di sini, sesiapa di antara kamu yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu telah mati, dan sesiapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu hidup dan tidak akan mati. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar membacakan surah Al-Imran ayat 144, dan kata Ibnu Al-Musayyab, Umar telah menyebut, demi Allah, sebaik saja aku terdengar apa yang diungkapkan oleh Abu Bakar itu, aku terasa kakiku tidak berdaya lagi untuk berdiri. Memanglah aku terus terhemban ke tanah sebaik saja mendengar apa yang dibaca oleh Abu Bakar itu, kerana aku sudah dipastikan dengan kewafatan Rasulullah SAW. Khatimun Nabiin, Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang terakhir. Baginda dikebumikan di Madinah Al-Munawwarah pada 12 Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijrah. Di saat pengebumian itu, kaum muslimin telah berikhtilaf tentang tempat persemadiannya. Namun kesudahannya Abu Bakar bangun dan berkata, faqala Abu Bakar, inni sami'tu Rasulullah yaqulu ma qabdi nabiyyi ila dafana haisu ya'budu, farafa'a Abu Talhati farashatul ladzi tawafa alaihi farfarat tahtahu wa ja'ala al-qabru dan yaumuhum, iaitu, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW pernah berkata,
Tidak dimatikan mana-mana Nabi kecuali di tempat itulah disemadikan. Justru Abu Talhah pun mengangkat tempat tidur Rasulullah SAW dan digalinya lubang sebagai kubur berliang lahat. Jelaslah bahawa Nabi Muhammad SAW itu ialah Nabi yang terakhir dan tidak ada Nabi lagi selepasnya. Ini adalah kata sebulat suara bagi ijma' umat Islam. Terdapat sepotong hadis Nabi yang bermaksud, aku dan para anbiya sebelumku ibarat satu bangunan yang dibina oleh seorang laki-laki, lalu ia membinanya dengan baik dan dipercantikkan kecuali pada tempat sekeping batu bata pada suatu sudut. Maka orang ramai datang mengelilinginya dan kagum melihat dan berkata, mengapa tidak diletakkan seketul batu yang ditempa kosong itu? Maka akulah batu bata itu dan akulah penyudah segala Nabi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Barrabani bin Abdullah Akhili, nombor metrik 056952, dan saya akan sambung pembentangan kami sekumpulan dengan tajuk Ibarahul Izzat, iaitu pengajaran yang dapat kita ambil daripada kisah ini. Okay, jadi saya akan terus kepada poin yang pertama, iaitu ibrah yang pertama adalah la mufadilah fi hukmil Islam illa bi fi'lis salih. Sesungguhnya Islam tidak ada keutamaan dalam hukum Islam melainkan dengan amalan saleh. Maksudnya Islam mengukur seseorang individu itu bukanlah dengan apa-apa kecuali dengan amalan saleh. Jadi dalam petak pertama diceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid merupakan seorang pemuda dan dia adalah anak kepada seorang bekas hamba, iaitu bapanya Zaid bin Harisah. Beliau iaitu Usamah bin Zaid baru meningkat antara umur 18 hingga 20 tahun. Namun dalam usia yang muda ini tidaklah menjadi penghalang baginya kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun melantik beliau menjadi seorang amir atau ketua kepada seluruh para sahabat dalam angkatan perang yang besar dan penting. Seterusnya dalam kotak kedua, oleh yang demikian kerana usia Usamah adalah terlalu muda, jadi para munafik menjadikan keputusan Rasulullah ini sebagai suatu bantahan dan suatu keganjilan bagi mereka. Seterusnya dalam petak ketiga, sesungguhnya wajah al-Islam, Islam datang adalah untuk menghancurkan dan memusnahkan habis-habisan tentang segala panduan dan sukatan jahiliah yang membeza-bezakan hina dan mulia sesama manusia. Seterusnya pula kita masuk kepada ibrah yang kedua, iaitu masyru'iyah ar-raqiq wa fadliha, iaitu pensyariatan jampi dan juga kelebihan jampi. Dalam petak pertama dinyatakan bahawa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjampi para sahabatnya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan pernah juga dengan zikir serta doa. Dan diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ada di antara salah seorang daripada kami yang mengadu kesakitan, lalu baginda akan menyapu dengan tangan kanan sambil membaca yang bermaksud, hilangkanlah derita wahai Tuhan manusia, sembuhkanlah kerana engkaulah yang maha penyembuh, tidak ada penawar melainkan penawarmu, penawar yang tidak membawa bersamanya sebarang penyakit. Seterusnya kotak yang kedua pula disertakan dengan dalil yang jelas tentang pensyariatan jampi ini bersama ayat Al-Quran seperti yang disebut di dalam surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Sadaqallahul Azim. Ayat ini bermaksud, dan kami turunkan sebahagian daripada Al-Quran, sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim, melainkan kerugian semata-mata. Khususnya kotak yang ketiga pula menyatakan tentang perbezaan di antara doa dan juga jampi. Jadi perbezaan kedua-duanya adalah jampi adalah suatu perbuatan yang ditambah kepadanya sapu dengan tangan dan ludah dengan mulut, tetapi ludahan tersebut tidaklah mengeluarkan air liur. Seterusnya dalam kotak keempat dinyatakan tentang jawaz akhzul ajri ala ar-raqiq, iaitu keharusan mengambil upah dalam urusan menjampi. Wa dalil ala zalik, dan dalil ala zalik dan bukti kepada pensyariatan ini adalah daripada sebuah hadis daripada Bukhari dan Muslim, bahawa beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa ketika bermusafir, mereka telah melalui sekampung orang Arab, dan orang-orang Arab yang berada di situ meminta mereka supaya menjadi tetamu. Namun mereka menolak dan berkata salah seorang daripada orang-orang Arab tersebut, "Adakah ada salah seorang di antara kamu yang boleh menjampi? Kerana ketua kami telah pun disengat oleh binatang berbisa." Maka kata salah seorang daripada sahabat tersebut, "Ya, ada." Lalu dibawanya kepada ketua mereka itu. Sahabat tersebut pun menjampi dengan surah Al-Fatihah. Maka dengan izin Allah, sembuhlah ketua mereka itu dan diberikan kepada sahabat tersebut sekawan kambing sebagai balasan. Akan tetapi sahabat tersebut menolak dan enggan menerimanya. Lalu kata ketua tersebut, "Aku akan mengadukan tentang hal ini kepada Rasulullah." Kemudian ketua tersebut telah pergi bertemu Rasulullah dan mengadu hal ini. Lalu baginda bertanya kepada sahabat tersebut, dan sahabat tersebut pun menjawab, "Wahai Rasulullah, saya hanya menjampi cuma dengan menggunakan ayat Al-Fatihah." Maka Rasulullah tersenyum dan baginda berkata, "Tahukah kamu bahawasanya Al-Fatihah itu jampi? Maka ambillah apa yang mereka beri." Seterusnya, ibrah yang ketiga, iaitu mazahir min fadlin Abi Bakr radhiyallahu anhu, iaitu beberapa kenyataan mengenai kelebihan Abu Bakar. Dan di sini saya sertakan tiga salata dalail, tiga bukti yang menunjukkan bahawa Abu Bakar mempunyai kelebihan dan keutamaan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kotak pertama adalah kelebihan pertama, iaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya manusia yang paling berbudi kepada aku dengan harta benda dan perdampingan tidak lain tidak bukan adalah Abu Bakar." Dan hadis ini merupakan kata-kata yang kekal abadi, yang tidak pernah dicatatkan perkataan seperti itu daripada Rasulullah kepada sesiapa pun kecuali kepada Abu Bakar. Seterusnya yang kedua pula adalah hadis riwayat Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya supaya Aisyah panggil Abu Bakar, bapamu dan saudaramu kepada aku. Aku hendak menulis pucuk surat. Aku takut akan ada nanti orang yang berangan-angan dan mengatakan, sayalah orang yang lebih layak, sedangkan Allah dan para mukminin membencinya, kecuali Abu Bakar. Hadis ini dihitung sebagai nas yang sabit bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
meletakkan Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah dan akan menggantikan baginda apabila baginda wafat nanti. Dan seterusnya yang ketiga pula adalah baginda telah melantik Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai penggantinya untuk mengimami solat. Dan kotak yang keempat bukanlah kelebihan, tapi ingin dinyatakan bahawa walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutama dan melebihkan Sayyidina Abu Bakar dalam beberapa perkara, namun dalam masa yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah pula merendahkan bakat serta kedudukan para sahabat dan khalifah-khalifah yang lain. Seterusnya, ibrah yang keempat adalah an-nahyu an ittikhadil qubur masajidun, iaitu larangan menjadikan kubur sebagai masjid. Poin yang pertama, sungguh jelas dan keras larangan baginda agar kita tidak menjadikan kubur sebagai masjid. Kata para ulama, tegahan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak menjadikan kuburnya dan kubur orang lain sebagai masjid adalah kerana takut akan menyebabkan dan mendatangkan penghormatan kepada kubur secara berlebihan dan tidak sepatutnya, dan sehingga boleh menimbulkan perkara-perkara yang tidak diingini, dan mungkin juga boleh membawa kepada kekufuran seperti mana yang telah berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Poin yang kedua dinyatakan juga ketika mana para sahabat dan para tabi'in berhajat untuk memperluaskan masjid Rasulullah, secara tidak langsung sekiranya masjid tersebut diperluaskan, masjid tersebut akan berada dan menjadi lebih dekat dengan makam yang berada berdekatan. Dan makam yang berdekatan dengan masjid tersebut tidak lain tidak bukan adalah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan juga makam Abu Bakar serta makam Umar. Maka mereka pun membina satu tembok tinggi berbentuk bulat di sekeliling makam itu, supaya tidak kelihatan makam itu ketika sesiapa pun berada di dalam masjid. Itu juga tindakan membina tembok itu juga agar tidak berlaku perkara-perkara yang telah diberikan amaran. Kemudian juga mereka membinakan dua tembok di dua penjuru dan disambungkan kedua-dua tembok tersebut supaya tidak boleh untuk sesiapa pun menghadap makam itu ketika solat. Dan seterusnya, para ulama menyatakan hukum bahawa sembahyang di kubur adalah antara makruh dan haram. Jadi yang dikatakan makruh adalah kerana bersembahyang menghadapi kubur, yakni kubur berada di antara orang yang solat dan juga kiblat. Namun demikian, sembahyang tersebut tetap sah, kerana perbuatan haram tidak semestinya kesemuanya membawa kepada batal solat. Maka hukum sembahyang di kubur samalah seperti hukum sembahyang di atas tanah yang dirampas. Seterusnya, ibrah yang terakhir iaitu ibrah yang kelima, sya'uruhur rasul wa huwa yu'ani sakaratul maut. Keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedar ketika menghadapi sakaratul maut. Poin yang pertama, kita dapati dalam kisah ini takbir yang menudung pintu bilik Aisyah disingkap, sedang orang ramai bersaf untuk solat pada hari Isnin itu, dan muncullah baginda dari belakang takbir melihat kepada umatnya yang sedang bersiap untuk solat tersebut. Melihat keadaan itu, baginda pun tersenyum dan tertawa kecil. Lalu Abu Bakar pun berundur dari tempatnya sebagai imam dan masuk ke dalam saf di belakangnya kerana beranggapan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
akan mengimami solat tersebut. Keadaan ketika itu hampir-hampir menjadi bising kerana orang ramai gembira melihat baginda. Tetapi baginda pun mengisyaratkan dengan tangannya supaya mereka semua meneruskan solat mereka. Kemudian baginda pun masuk semula ke dalam bilik Aisyah dan melabuhkan kembali takbir tersebut. Ini kerana pemikiran baginda di saat-saat itu tertumpu kepada umatnya dan memikirkan tentang apa yang akan berlaku kepada umatnya selepas peninggalannya. Seterusnya, poin yang kedua, Rasulullah SAW yang sedang melalui detik-detik terakhir dalam umurnya itu dilihat tenang dan yakin terhadap hidayah yang telah ditunjukkan kepada mereka. Di saat terakhir itulah Allah memperlihatkan keadaan para sahabat dan umatnya. Maka dengan itu sejuklah mata baginda dan tenteramlah jiwa baginda. Sampailah ke saat paling akhir di mana sakit dan pedih maut sudah pun menguasai tubuh badan baginda. Di saat-saat itu jelas kelihatan riak senang, riak gembira di wajah baginda. Sehinggakan para sahabat ketika itu menyangkakan baginda telah pun sembuh. Seterusnya yang ketiga, walakin as-sahabah ma arafu illa akhiran. Namun para sahabat tidaklah menyedari dan tidaklah mengetahui tentang keadaan sebenar. Mereka menyangka baginda telah pun sembuh dan setelah beberapa ketika barulah mereka sedar di saat yang paling akhir di mana baginda memandang mereka dengan satu pandangan yang terakhir. Dan setelah detik itu Rasulullah SAW pun menghadapi sakaratul maut. Dan itulah kali terakhir Rasulullah SAW melihat para sahabatnya, umatnya dan keluarganya. Dan detik yang singkat dan terakhir itu menjadi saksi antara mereka dan antara Allah Subhanahu Wa Taala. Juga supaya detik penghabisan itu menjadi penyambung saat berpisah dengan umatnya di dunia dengan saat bertemunya kembali nanti di akhirat kelak di tempat yang telah ditentukan. Itu sahaja pembentangan dan perkongsian daripada kumpulan kami. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.